Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi bersama Ustaz Mira Arima. Apa kabar sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada? Semoga sahabat semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala urusannya, dibukakan pintu rezekinya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah permudahkan untuk membayarnya. Yang belum dapat jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh. Dan yang belum mempunyai keturunan, semoga cepat mendapatkan keturunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahaskan mengenai biografi Nabi Muhammad bin Abdullah. Perjalanan hidup seorang nabi. Karangan buku ini adalah Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Satu, sejarah Nabi Muhammad bin Abdullah dari tahun 570 Masehi sehingga 611 Masehi. Inilah biografi Muhammad bin Abdullah yang menerangkan Islam dan pribadinya. Biografi ini juga menerangkan pelbagai perkara lain dengan memahami biografi beliau. Individu itu dapat memahami Al-Quran ini karena banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat dipahami, melainkan kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan ayat-ayat itu diturunkan. Faktor itu ada pada sejarah hidup Muhammad bin Abdullah. Kita mulakan ciri ini dengan peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Muhammad supaya kita mengetahui sejarah bangsa Arab sebelum kelahiran beliau. Bagaimana keadaan hidup mereka sebelum dan selepas kehadiran beliau. Bagaimana perubahan yang berlaku di tanah Arab. Dan beberapa perubahan yang luar biasa tetapi dapat difahami dengan menghayati sejarah hidup beliau. Nabi Ibrahim membina bangunan Ka'bah. Tuhan memberitakan Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anak kecil kesayangannya, yaitu Ismail, supaya ditinggalkan di suatu tempat bernama Mekah. Mereka ditinggalkan di sebuah lembah gunung ganang berbatu di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan. Mekah pada masa itu adalah lembah yang kosong dan kering kontang. Ibrahim berasal dari Palestina. Di Mekah beliau meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Apabila mereka ditinggalkan di situ, Siti Hajar merasa pelik karena di situ tidak ada air. Tidak ada makanan, tidak ada jiran yang dapat menolong, bahkan tidak ada manusia lain. Dia pula ditinggalkan berdua saja dengan anaknya yang masih kecil. Semasa Ibrahim hendak meninggalkan mereka, Siti Hajar mengekori Ibrahim dari belakang sambil bertanya, mengapa dia ditinggalkan di situ. Namun Ibrahim tidak mengendahkannya. Sehingga akhirnya Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Benar, jawab Ibrahim. Siti Hajar berkata dengan penuh yakin, kalau begitu pasti Tuhan tidak akan mensia-siakan kita. Sekiranya ini adalah perintah Tuhan, pasti ada pembelaan daripada Tuhan yang maha baik itu. Apabila si anak menangis kehausan, sementara susu Siti Hajar sudah mulai kering, lalu berlarilah Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Dengan penuh cemas,
dan berharap kepada Tuhan berkat rintihan hati Siti Hajar yang bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan menghantar malaikat yang bernama Jibril. Dengan sayapnya Jibril menyingkap telaga Zam-Zam yang airnya terpancar keluar apabila Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Inilah sejarah telaga Zam-Zam yang masih mengeluarkan airnya sehingga ke hari ini. Telaga ini terletak berdekatan dengan bangunan Ka'bah di Mekah. Menurut ahli-ahli sejarah, peristiwa ini berlaku selepas empangan besar di Yaman yang bernama Sad Ma'arib pecah. Empangan Ma'arib adalah empangan yang besar dan menjadi sumber air dan sumber kehidupan di Yaman pada masa itu. Empangan ini dibina oleh kerajaan Sabak di Yaman yang sememangnya terkenal dengan kepakaran seni bina. Mereka membina empangan ini bagi menampung air hujan, bagi keperluan dan pertanian mereka. Apabila mereka ingkar kepada Tuhan, Tuhan memecahkan empangan ini. Selepas empangan ini pecah, bangsa Arab yang berasal dari Yaman berpindah dan mencari tempat-tempat baru. Bertebaranlah bangsa Arab ini ke seluruh semenanjung Arab. Suku Thaqif berpindah ke Taif, suku Aus dan suku Kharja ke Madinah, suku Ghasinah sampai ke negeri Sam, suku Manazirah pula sampai ke sepadan Irak. Pada masa itu suku Jurhum melalui kawasan berdekatan dengan Mekah. Mereka ternampak burung-burung berterbangan. Itu adalah petanda ada air di kawasan itu. Mereka tahu selama ini memang tidak ada air di kawasan Mekah. Mereka perlu memeriksa adakah benar ada air di situ. Apabila mereka melihat ada seorang wanita bersama anak kecil di tempat air, mereka tidak merampas air Zam-Zam itu daripadanya karena mereka suku kaum yang baik. Malah mereka meminta izin daripada Siti Hajar berkongsi air. Mereka rela membayar sewa telaga air itu kepada Siti Hajar apabila diminta. Selepas Ismail mula dewasa, Tuhan memerintahkan Ibrahim dan Ismail membina Ka'bah di atas tapak asal Ka'bah yang mula-mula dibina oleh Adam. Ka'bah sudah dibina semenjak zaman Adam lagi, tetapi kemudian runtuh dan terkambus. Adam adalah manusia pertama yang dicipta Tuhan. Semasa Ibrahim dan Ismail hampir siap membina Ka'bah, apabila sampai di satu penjuru mereka mencari batu yang paling sesuai bagi diletakkan tetapi tidak menemuinya. Pada masa itu Tuhan menurunkan seketul batu dari surga. Itulah batu berwarna hitam yang disebut Hajar Aswad. Ada pada dinding Ka'bah sehingga hari ini. Ka'bah hanyalah bangunan daripada batu yang disusun-susun bagaimana hendak memanggil orang supaya datang menziarahi Ka'bah. Oleh itu, Tuhan memerintahkan Ibrahim membuat seruan kepada manusia. Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana suara aku boleh sampai kepada pendengaran semua manusia?" Tetapi Tuhan menegaskan, tugas Ibrahim hanyalah membuat seruan. Dialah yang menyampaikannya kepada manusia. Ibrahim pun naik ke bukit Arafah yang terletak dekat dengan Ka'bah dan telaga Zam-Zam. Dari atas bukit itu beliau menyeru manusia dari seluruh dunia supaya datang menziarahi Ka'bah. Suara Ibrahim didengari oleh semua manusia dan Tuhan menjatuhkan ke dalam satu hati mereka rasa cinta bagi memuliakan Ka'bah. Dengan itu bermulalah orang ramai datang melakukan ibadah haji ke Ka'bah. Khususnya mereka dari seluruh semenanjung Arab. Mereka menghormati dan memuliakan Ka'bah. Dengan itu bermulalah ibadah haji. Sejak daripada itu seluruh bangsa Arab menganut agama Ibrahim, yaitu agama menyembah hanya satu Tuhan. Oke, sahabatku semua, cukup di sini episode kali ini, dan ada masa lagi kita sambung lagi dari kami Usap Mira Arima Channel. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.